بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya nak bahas satu tajuk tentang fiqh aulawiyat. Buku ini adalah satu buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Buku yang saya kira sangat penting dan sangat menarik untuk kita sama-sama mengetahuinya. Kerana masalah utama umat mutaakhir ini adalah masalah nak meletakkan keutamaan dalam kehidupan seorang Muslim. Sebab itulah buku ini bertajuk Fiqh keutamaan seseorang Muslim ataupun Fiqh Aulawiyat di dalam bahasa Arabnya, ataupun diterjemahkan dengan fiqh ataupun fiqh priority, menunjukkan kepada kita umat Islam perlu memahami keutamaan di dalam hidup. Sebab al-wajibat aktsaru minal awqat, kewajipan lebih banyak daripada masa. Buku ini sangat praktikal untuk kita hidup di zaman mutaakhir ni. Walaupun Qaradawi menulis buku ini sudah lama, tetapi dari segi praktikalnya, Qaradawi buku ini ditulis pada tahun ataupun siap ditulis pada tahun 1994. Lama dah tuan-tuan. Saya tak pergi Azhar lagi, dia dah menulis buku ini tuan-tuan. Tetapi ceritanya fiqh aulawiyat ini masih relevan untuk dibincangkan, terutama di zaman kita ini, kerana ramai di kalangan umat hari ini sudah tak faham apakah keutamaan dia, apakah yang menjadikan dalam perkara Islam itu yang mana perlu ikut maratib, perlu ikut tartib, yang mana didahulukan dan mana perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan. Sebab ramai orang menganggapkan agama ni semua sama level, kena dibuat serentak di waktu yang sama, sedangkan tidak, ada keutamaan-keutamaan tertentu. Sebab itulah dalam pengenalan Qaradawi menulis fiqh aulawiyat sebagai keperluan umat Islam, supaya umat Islam dapat menyusun hidup kita. Ini lebih kepada tanzimiyah, menyusun umat Islam macam yang disarankan oleh Allah Ta'ala di dalam surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang Islam ini, orang-orang beriman ini, mereka berjihad di jalan Allah tersusun ibarat bangunan yang berdiri kukuh, tersusun kukuh. Maknanya susunan itu memang disuruh oleh Islam. Kalau tidak disusun, apa akan jadi? Islam yang banyak ini dilonggokkan, kewajipan yang banyak ini tidak diutamakan, yang mana perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan. Kalau semua menjadi longgokkan, akhir sekali Islam akan jadi biasa-biasa saja. Sedangkan ini agama yang bukan biasa-biasa. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Allah nak agama ini betul-betul izzah. Sebab tu kita perlu susun balik keizzahan itu. Sebab itulah fiqh aulawiyat adalah keperluan kepada umat Islam, ataupun fiqh keutamaan ini keperluan. Baik, dia kata pengenalan. Pada masa kini, fiqh aulawiyat atau fiqh keutamaan penting untuk difahami. Bicara dalam buku fiqh aulawiyat ini, saya bincangkan dalam buku saya yang berjudul As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf, iaitu buku yang berkenaan dengan Sahwah Al-Islamiyah, revolusi Islam, perkembangan Islam, kebaikan Islam, antara kesungguhan dan melampau. Sebab kita lihat Islam ni nak berkembang. Zaman hari ni alhamdulillah orang nakkan Islam.
Tetapi orang tak tahu yang mana aku kena buat dulu, yang mana jangan, yang mana menjadi keutamaan, yang mana bukan keutamaan, supaya susunan itu cantik, kefahaman itu cantik, Islam berjalan dengan penuh kebaikan dan boleh menguasai semula dunia. Hari ini kenapa Islam tak boleh menguasai semula dunia? Sebab tadilah Islam berada di antara yang disebut al-juhud wa tatarruf, iaitu berada di kalangan yang bersungguh nak buat Islam dan ada yang melampau-lampau nak buat Islam. Jadi dia tak ada pertengahan tu, dia tak jadi ummatan wasata, dia tak jadi pertengahan, itulah menjadikan masalah kepada umat. Jadi bagi saya fiqh aulawiyat ni penting untuk kita bincang ni, terutama pula bila kita melihat hari ni banyak berlakunya kejadian-kejadian yang tak sepatutnya berlaku. Semalam ada satu kartun yang dibuat dalam Facebook yang sempat saya tengok semalam, tak tahulah dia masuk bila, tapi dalam Facebook saya sempat tengok ada satu kartun. Kartun tu menarik, dua orang bergaduh tentang satu masalah. Dia pun berkata, jom kita rujuk kepada ustaz, jom kita rujuk pada orang agama untuk selesaikan masalah ni. Nak pergi jumpa orang agama pula bergaduh, hang Wahabi, hang ni ngaji pondok, hang tak ada sijil, hang ni, orang agama pula bergaduh. Jadi kartun tu sangat realistik. Hari ni orang sedang bergaduh. Sekarang ni pula ada satu kelompok yang tak pandai daripada mana-mana, cop orang dengan Wahabi ikut suka hati dia ya. Tuan-tuan, saya tak marah kalau sungguh betul yang diwar-warkan itu adalah para asatizah, para ustaz yang memang Wahabi. Wahabi ni apa? Wahabi pun orang yang terang tu pun tak faham. Wahabi ni adalah satu aliran yang dianggap salah dan tak boleh dipraktikkan di Malaysia ini. Itu yang dianggapkan. Tapi apa sebenarnya Wahabi pun tak tahu. Tapi disenaraikan tu semua ustaz-ustaz yang mainstream, termasuk Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri pun termasuk senarai Wahabi tu. Dr. Zahazan pun masuk senarai Wahabi tu, tuan-tuan. Semua orang yang mengaji adanya orang panggil apa, disiplin ilmu yang ketat, dituduh dalam list itu mereka ini Wahabi. Dan list tu makin panjang. Saya cek balik, kok nama saya ada, alhamdulillah tak ada, tuan-tuan. Oh kan, bila kita tanya mari mana list ni, kita pun tak tahu. Yang kita tahu daripada satu Facebook bernama Bulldozer, tuan-tuan. Bulldozer ni lah yang dia berdozer habis, tak kira siapa. Kita tak nak fitnah ini berlaku. Kadang-kadang agamawan ini mereka bukannya Wahabi, mereka tak condong pun dengan Wahabi. Cuma kadang-kadang mereka meminta kalau boleh nak bicara Islam, biarlah ada dalil, biar ada nasnya, biar duduk di mana. Rupanya hari ini menjadi satu kesalahan bagi para ustaz bila bertanya di mana nas, mana amalan yang Nabi buat, tang mana duduk perkara ini yang menjadi asalah daripada Islam, sama ada daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Bertanya itu hari ini sudah dicop sebagai Wahabi. Tuan-tuan, jangan mudah-mudah begitu. Kita ada majlis agama, kita ada jais Jabatan Agama Islam. Mereka yang tapih kami, orang lain tak payah tapih, tuan-tuan. Nak cerita apa hari ni? Ada manusia yang dia tak faham aulawiyat, dia duk fikir itu lagi penting, mendedahkan benda-benda yang tak betul itu penting. Benda tu tak betul. Kalau benda tu betul, cerita lain. Kita pun tak nak aliran Wahabi ini berada dalam Selangor, dalam negara kita. Kita tak nak. Tapi kita nak jangan orang itu tidak ada aulawiyat, dia tak faham, dia sebut dia tak kerti. Tandanya semangat dia tentang agama kuat, sahwatul Islamnya kuat, nak agama tu kuat. Tapi kerana dia sangat berlaku antara melampau dan dia tak boleh nak faham sebenarnya kedudukan tu di mana. Hari ni kena dah belajar kedudukan Islam tu di mana. Sebab tu Qardawi kata fiqh aulawiyat adalah meletakkan sesuatu perkara pada susunan yang betul dan adil. Letakkan satu perkara pada susunan betul yang adil, tuan-tuan. Perkara ini terdiri dari hukum, pendirian dan gerak kerja. Sama ada hukum kena letak di tempat yang betul, pendirian kena letak tempat yang betul, dan gerak kerja kena betul. Takut bimbang gerak kerja itu tidak betul, kan? Dia kata fiqh aulawiyat mengutamakan perkara yang paling utama daripada perkara utama dalam Islam. Semua perkara utama. Pergi haji utama, baca Quran utama, apa lagi tuan-tuan? Menunaikan umrah utama, buat korban utama. Tetapi dalam banyak utama-utama tu, apa yang lebih utama, apa yang lebih perlu didahulukan?
Sebab tak ada benda dalam agama ni tak utama. Cuma persoalannya antara yang utama dan lebih utama, antara afdal dengan mafdul. Itu benda yang harus kita faham. Kalau semua orang faham bab ni, insya-Allah kita akan mula tahu duit kita harus pergi ke mana, amalan kita perlu utama yang mana, kita perlu fokus yang mana. Kita kena jangan fokus yang ni dulu, yang ni akan datang kemudian. Hari ni fokus kita bukan masalah siapa yang khilaf, tak. Bukan masalah ustaz-ustaz bergaduh, tu bukan fokus. Fokus kita hari ni, umat Islam sedang dalam keadaan ekonomi mereka tak stabil, kewangan mereka tak stabil, keadaan mereka tak stabil, penguasaan mereka makin lemah, milikan mereka makin terlepas, mereka makin tak ada harta, mereka makin tak ada kebendaan, mereka tak ada aset, mereka banyak perkara menumpang sistem orang lain, terpaksa merayu orang lain untuk menumpang sistem orang. Mereka sendiri tidak ada sistem. Itulah masalah utama umat Islam. Kalau itu masalah utama, tiba-tiba kita memfokuskan masalah yang kurang utama. Memang utama tapi kurang utama. Jadi yang ini menyebabkan akan berlakulah banyak kepincangan. Qardawi nak tutup pintu ni supaya jangan ada ramai pihak yang mengutamakan perkara tak utama. Akhir sekali Islam tah ke mana? Islam jadi biasa-biasa saja. Kenapa Nabi, saya dulu tanya soalan ni, kenapa Nabi hanya ambil masa lebih kurang 20 tahun sahaja, ataupun 23 tahun sahaja, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tuan-tuan, mengambil masa yang sangat pendek untuk menyebabkan agama ini mendunia. Tapi kita dah Islam berpuluh-puluh tahun. Puncanya tadi sebab Nabi menyusun keutamaan, yang ni dulu, yang ni dulu, yang ni dulu, yang menyebabkan umat kuat dulu, fundamental dulu, jadikan Islam kuat, Islam terus berjihad. Yang furu' khilaf semua tu kemudian, jangan didahulukan, nanti dulu. Hari ini kita banyak memfokuskan perkara yang khilaf, perkara yang tak perlu bergaduh pun. Perkara itu kalau bincang pun tak ada yang betul dan tak ada yang salah, tuan-tuan. Jadi menyebabkan Qardawi memberikan pandangan. Dia kata, mengutamakan satu perkara mengikut prinsip syariah Islam yang sebenar. Kita tak mau main rasa-rasa. Kita nak yang ikut Islam kata. Islam kata yang ni utama, kita ikut yang tu. Islam kata yang ni kena dahulukan, kita ikut yang tu. Antara jihad dengan pergi haji, mana perlu didahulukan? Sudah tentulah jihad berbanding dengan pergi haji, kerana haji boleh lagi dibuat di masa lain, tapi jihad di waktu itu sudah tentu kena berjihad dan tak boleh ditangguhkan. Kalau ada orang ambil sikap, saya nak pergi haji jugalah, ni seruan jihad dah datang, saya tak kira sebab saya nak pergi haji, saya rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qardawi memberikan ulasan, itu tidak tepat daripada syariat. Berapa ramai orang yang mengutamakan korban daripada memberi bantuan kepada saudaranya yang miskin dan susah. Korban dia memang komitmen tiap-tiap tahun, dia ada peruntukan korban tiap-tiap tahun, dia buat tiap-tiap tahun, dan dia tak pernah miss korban. Tiba-tiba ada saudaranya kata, kami kesempitan kewangan, rumah kami ada masalah, kami pula tak ada kerja baru ni, abang boleh dah bagi duit sikit. Dia kata, aku tak ada duit aku dah peruntukkan dah untuk buat korban. Kalau hang nak tunggu lepas ni lah, tapi lah tak boleh lah, duit tu dah diperuntukkan untuk korban. Sepatutnya kalau dia faham aulawiyat, peruntukan korban itu tak penting pun di masa itu, dan dia penting di masa lain. Ketika itu wang tersebut perlu diagihkan kepada yang lebih penting. Korban itu penting, tapi yang lebih penting membantu orang yang hampir terkorban, tuan-tuan. Berapa ramai orang tak boleh faham khilafiyah ini, tak boleh faham masalah ini, tak boleh faham aulawiyat ini, tuan-tuan. Ini di antara mukadimah yang saya kira lepas ni saya akan sambung dengan tuan-tuan di masa-masa lain, betapa pentingnya fi aulawiyat. Kalau kita faham, kerana Qardawi tulis buku ni, dia tulis sangat panjang sampai 300 muka surat lebih. Nak tanda dia nak jadi panduannya, dia nak bagi satu-satu panduan. Lepas ni kita tak akan bergaduh dah, kita akan terus straight forward. Bila ada orang sebut benda-benda yang furuk-furuk ni, kita kata nanti dulu bang, kita banyak benda nak fikir ni. Hang jangan duk serabut otak aku dengan benda-benda yang tak patut aku fikir sekarang. Sebab manusia ni dia ada keterbatasan, dia tak boleh ada distraction banyak, dia ada kemampuan dan kelemahan. Kalau banyak dia dihidangkan, dibebankan dengan perkara-perkara yang tak penting, tuan-tuan, akan jadi masalah. Contoh orang bertanya kita soalan, kita tengah duk buat benda besar ni, Ustaz boleh bagi masa saya sejam?
Tak apa, nak tanya ni, serban ni kalau pakai, tutup telinga ke, buka telinga ke, tutup telinga sebelah? Tuan-tuan. Agak-agak buang masa tak tuan-tuan? Benda tu utama tak? Utama, tapi bukan keutamaan di waktu itu. Jadi kita kata, abang minta maaf lah, saya tak ada masa, saya tak ada kerja. Tengok ustaz, tidak mengutamakan agama. Sebab patut cerita ke saya detail macam mana serban patut dipakai. Tuan-tuan, ketika umat Islam hilang tanah, kita fikir pasti nak pakai serban. Bahaya tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan Islam kena cerdik bila kita bercakap tentang Islam, tuan-tuan. Dan masa sangat mencemburui kita, tuan-tuan. Dan kita ada 8 minit lagi, insyaAllah. Jadi maknanya di situ memberikan gambaran kepada kita bahawa betapa mustahak hari ini kita atur alawiyat. Sebab tu saya hari ini bertukus lumus agar, sebab tu saya tak masuk dalam orang kata, kenapa ustaz tak jawab bila ada orang saya tak nak. Kalau saya masuk dalam bab menjawab persoalan orang yang benda itu kalau jawab pun tak ada manfaat, tak jawab pun tak ada manfaat, maka saya akan jadi masalah, tuan-tuan. Contoh orang tanya soalan bab darah. Ustaz, darah kalau kena baju besar 50 sen ke? 50 sen tu besar mana? 50 sen hak dulu ke 50 sen lah? Mampus, tuan-tuan. Jadi benda ini menyebabkan kita akan jadi problem, tuan-tuan. So kita tak banyak masa, kewajipan kita banyak. Kita hari ini nak naikkan semula umat. Saya cuba ilgha, kata orang Arab, kata bahasa fiqahnya ilgha, cuba untuk menepis seluruh perkara-perkara yang orang datang boleh menyebabkan bergaduh. Saya tepih, tuan-tuan. Saya tepih. Batu banyak-banyak soalan yang mari nak kontroversi dengan saya tak akan jawab, tuan-tuan. Dan saya tak akan menghina mana-mana orang. Dan bagi saya pakai manhaj Al-Azhar. Azhar aja saya cukup cantik dah. Siapa mengaji Azhar, dia ikut manhaj Azhar betul. Apa dia Azhar? Raikan semua perkara yang orang faham, yang ulama faham, tak kira daripada mana pandangan, selagi dia adalah perkara khilafiyah, maka raikan sudah. Raikan. Kita pergi perleh, kita jumpa orang yang kuat berpegang dengan, mereka sebut mereka ahli sunnah wal jamaah. Kata ustaz, betul ke ustaz amalan-amalan tahlil ni tak ada dalam sunnah Nabi? Kita tak payah jawab soalan tu. Sebab kalau kita jawab, dia akan mendatang soalan yang lain. Kalau kita jawab kata ada, dia akan tanya mana dalilnya? Tak sudah dah duduk tentu dah. Dia macam jadi hantu raya kena ikat, tuan-tuan. Tak boleh pergi mana. Sebab kita nak jawab persoalan-persoalan tu. Sebab tu, tuan-tuan, kalau orang mari satu benda yang nak bergaduh dengan tuan-tuan, benda-benda agama, tuan-tuan jangan involve. Please, keluarkan daripada keadaan itu. Saya cuba melakukan perkara itu, tuan-tuan. Tak mau involve dalam perkara-perkara. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz ni betul ke Ustaz ni betul? Tak payah. Dua-dua ada hujah, dua-dua betul, tuan-tuan. Dua-dua ada hujah, dua-dua betul. Cuma ada yang lebih betul dan ada yang betul, tuan-tuan. Orang tanya kita soal ustaz, antara Muawiyah dengan Ali mana lebih betul? Tak ada, dua-dua betul. Cuma Muawiyah ijtihadnya agak silap, Ali ijtihadnya betul. Ini pandangan ulama, bukan pandangan saya. Kita tak nak jadi isu, tuan-tuan. Tak nak. Sebab membuat isu, kita telah tarik orang ke satu level, menyebabkan agama tak berjalan. Kita tengah duk bergaduh pasal benda-benda yang tak penting itu, orang-orang lain non-Muslim sedang mengambil satu-satu. Lalah kita tengok-tengok terlepas. Bila terlepas, kita pun merungut, apa nak jadi dunia sekarang ni? Inilah tanda akhir zaman. Akhir zaman sudah nak jadi. Semua benda terlepas kepada orang tak Islam. Bukan pasal akhir zaman, pasal hang duk sembang, sibuk dengan benda-benda yang tak patut hang sibuk, tuan. Jalan, tuan. Mudah-mudahan kita jadi orang baik, fokus kepada benda yang patut kita fokus. Di luar sana kita perlu menguasai, tak boleh dibiarkan, kerana kita adalah penguasa yang Allah janjikan satu. Kalau kita tarik status itu, kita jawab depan Allah Ta'ala esok, kerana status kita adalah mengisi muka bumi, bukan menumpang dan menggunakan muka bumi. Sistemnya diatur oleh orang lain. Sistem mesti datang pada kita, tuan-tuan, baru kita akan jadi manusia yang hebat, insya-Allah. Cukup sekadar tu, insya-Allah, tuan-tuan. Saya ada sikit promotion nak ajak tuan-tuan bersama dengan saya. Kami telah siapkan laman website kami, lawati website kami, tuan-tuan, iaitu ustazpro.com. Ustazpro.com ni dia ada barcode dia, kalau tuan-tuan boleh scan, dia akan terus pergi ke alamat ni terus. Tapi cadangan saya, kalau scan takut nanti dia jadi langgar SOP, tuan-tuan, maka tuan-tuan bolehlah type Ustaz Pro, tuan-tuan. Tuan-tuan tulis Ustaz Pro, dia akan pergi terus ke website kami. InsyaAllah lagi 2-3 masa, kalau tak ada 3 masa pun setahun lagi lah kot, apps akan siap, tuan-tuan. Kenapa Ustaz buat benda ni, tuan-tuan?
saya antara perkara yang menjadi kesedihan saya adalah melihat agamawan bercakap dan bercakaran. So kita tak nak ada unsur itu. Kita nak sediakan satu platform yang para agamawan boleh menyampaikan ilmu, bukan nak bergaduh dengan orang, tapi memudahkan urusan orang. Lepas tu kita akan tapis mana-mana agenda dalam kita punya Ustaz Pro ni. Nak bergaduh apa semua kita tak nak. Kita nak ustaz yang profesional, boleh boleh memandaikan umat. Kita nak umat pandai. Jadi mereka akan tengok Ustaz Pro dan mereka akan masuk. Cuma setakat awal ni, kalau tuan-tuan masuk, baru kita baru level pertama, baru stage pertama ialah saya masukkan semua video-video yang saya buat. Video itu dalam bentuk video dan ada nota dan ada infografik. Ini step pertama kita, iaitu semoga tuan-tuan bila masuk ni, tuan-tuan boleh tengok adanya video motivasi, adanya video agama. InsyaAllah dia akan menyusul video-video hukum, semuanya akan masuk. Saya akan ambil fatwa-fatwa yang selangor semua, kita akan buat video balik agar orang boleh terus akses di sini. Tujuan Ustaz Pro ni adalah untuk ada satu tempat yang kondusif bagi agama. Hari ni tempat kondusif bagi agama tak ada, tuan-tuan. Orang nak mengajar agama buka YouTube, orang nak mengajar agama buka Facebook, boleh tak boleh? Orang nak mengajar agama buka TikTok, boleh, tak salah. Tapi persoalannya kondusif ke tidak? Buka YouTube, buka TikTok ni ibarat pasar malam, semua ada, tuan-tuan. Kalau orang nak mengaji agama, orang nak tahu pasal Islam, adakah orang pergi pasar malam? Dah, orang pergi pasar malam nak beli karipap, tuan-tuan, dengan onde-onde, tuan-tuan. Jadi tiba-tiba di tengah pasar malam tu ada ceramah, ada orang ceramah, tuan-tuan. Apa jadi? Boleh tak? Boleh. Kondusif tak? Tu persoalannya. Keutamaan tak? Tempat tu utama tak untuk ceramah? Tak, tuan-tuan. Facebook betul, dia boleh kita masuk benda-benda agama, tapi distractionnya sangat hebat, sangat kuat. Baru saya, tuan-tuan, nak tengok ceramah kita, tuan-tuan tertolak di bawah, tuan-tuan ketulis nampak satu video lain. Apa dia? No bra challenge, tuan-tuan. Tak tercabut kepiah kita, tuan-tuan. Ada budak menari, tuan-tuan, dalam TikTok. TikTok hari ni dia memang integrate antara TikTok dengan Facebook. Tuan-tuan tolak bawah, ustaz tadi tak tahu duk tahu mana dah, tuan. Jadi agama pun terlepas, apa pun terlepas. Facebook tempat kontroversi, Facebook tempat untuk orang buat dramatik, tu ya. Tapi untuk agama bukan Facebook. Maka kita nak ada satu platform. Tuan-tuan kena bantu agar platform ni jadi. Maka cadangan saya, bila tuan-tuan dah masuk ke sini, ada login. Tuan-tuan login lah di situ. Tuan-tuan subscribe lah. Bagi alamat tuan-tuan, bagi email tuan-tuan. Semua kita boleh hantar notification tiap-tiap kali ada video-video baru. Untuk first step ni saya kata video dulu. Lepas ni kita akan ada zikir, kita akan ada live, kita akan ada banyak, tuan-tuan. Cuma saya kena mulakan dulu. Sebab kan nak tunggu siap semua, maka sampai bila pun agama tak berjalan. Aulawiyat sekarang nak bagi ada platform dulu. Lepas ni baru kita akan jemput ustaz-ustaz lain yang wibawa, yang berkualiti, yang memang bidang dia bukan jadian. Kita akan ajak mereka bersama, tuan-tuan, agar mereka boleh menyampaikan ilmu. Di Malaysia ni ilmuwan terlampau banyak, tapi mereka tak ada platform, tuan-tuan. Kita nak sediakan platform itu agar agama berjalan. Yang paling mustahak, sebab orang baik-baik hanya mari surah. Apa akan jadi pada anak muda kita yang hanya ikut Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan sebagainya? Mereka tak boleh akses agama melalui digital. Agama dalam digital tak ada. Kita bimbang nanti akan ada generasi terputus, sebab nanti di luar sana mereka tak boleh akses agama melalui web ataupun apps kita. Maka sudah tentu mereka akan terus sesat jauh dan daripada agama. Mereka ambil pula daripada TikTok, lagilah selaru, kerana mereka tak dapat ilmu tu daripada mana yang sebenarnya, tuan-tuan. Mudah-mudahan bantuan, tuan-tuan, sokongan, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah ke sini, login, tuan-tuan, insya-Allah kita hantar notification. Dan masa yang sama kita perlukan sumbangan dan bantuan, tuan-tuan, untuk meneruskan agenda ini. Apa yang tuan-tuan sumbangkan pada kami, kita akan salurkan terus kepada Ustaz Pro ni, insya-Allah. Kerana semua kena bayar, tuan-tuan. Server kena bayar, ni bukan free ya. Kita nak main video, kita kena bayar, tuan-tuan. Sebab itulah orang tak sanggup nak buat, kerana bila play video, yang kena bayar adalah pihak Ustaz Pro, tuan-tuan. Tapi saya yakin pemurah, tuan-tuan, kehebatan, tuan-tuan, manfaat untuk tuan-tuan, tuan-tuan akan bersama dengan saya. Jadi ada di belakang sana tabung untuk semangat, dan tuan-tuan boleh scan untuk bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.